Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi ta'ala. Kita di muka surat 75. Dan tidak dikatakan ikut nas ijma' ulama', melainkan kita kena taklid ikut segala hukum hakam. Segala hukum hakam fiqh itu kepada salah satu daripada mazhab yang empat itu, dan tidak dikatakan taklid kepada salah satu daripada mazhab yang empat itu, melainkan dengan ikut fahaman masalah-masalahnya di dalam kitab-kitab ulama-ulama mazhab masing-masing, beroleh jadi sempurna fahamnya, dan jangan dicampur aduk faham masalah-masalah yang satu yang khilaf di antara segala mazhab-mazhab yang empat itu. Dan sekalian syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia masih memberikan kebolehan kita melangsungkan hidup atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Limpah kurnia ihsan dia dapat kita nikmat Islam melalui lahirnya kita, melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Limpah kurnia ihsan dia. Diberi kita keupayaan, keinginan untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia ihsan dia. Jadikan kita ada berkeinginan, berkehendak untuk nak belajar dan memahami perjalanan agama. Alhamdulillah. Syukur dengan limpah kurnia ihsan dia juga memberikan kita keinginan, kehendak terus nak taat, nak mengaji, nak belajar, nak memahami perjalanan agama ni, supaya benar-benar jadi orang yang hidup dalam keadaan beragama, zahirnya beragama dengan syariat yang betul, batinnya apatah lagi memang menjadi orang beragama dengan sentiasa sedar ke Allah Ta'ala, yakin ke Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, ta'zimkan Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala, menyedari dia dengan segala sifat kesempurnaan dia dan kita dengan segala kekurangan dan kefakiran kita. Alhamdulillah diberi pada kita keupayaan pagi ini boleh hadir untuk solat subuh berjemaah. Diberi pula insya-Allah dan masa untuk kita insya-Allah manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Ar-Raddu 'alal Salafiyah Wahabiyah Al-Musamma Al-Ma'ruf bi Kaum Muda, yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Cik ni. Kalau ikut kita dekat nak ujung kitab ni, dasar kita bicara memang pahaman yang dinamakan kaum muda, nama Salafi Wahabi ni memang tak betul dalam perjalanan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga tak betul pahaman dari sudut fiqh
mengikut qawaid ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi atal kaedah yang disebut kita nak beragama ni kaedahnya kena ikut ulama salafus salih dulu. Imam mazhab 4 ni adalah antara ulama yang duduk dalam zaman salafus salih. Mereka semua ulama salaf belaka. Tak ada seorang pun daripada imam mujtahid yang 4 tu yang bukan salaf. Jadi ikut mereka pastinya adalah satu kejayaan dan memang disuruh kita mengikut jejak langkah mereka, pasal mereka pula pakar, reti dalam bidang masing-masing, expert dalam bidang masing-masing, profesional dalam bidang masing-masing, yang telah disepakat pula oleh ulama benarnya perjalanan mereka dalam pembahasan fiqh, begitu juga rumusan akidah, rumusan tasawuf yang disebut oleh ulama-ulama kita, yang kita diperintahkan untuk ikut apatah lagi atas perkara yang telah diijma'. Ini adalah akidah yang sahih, khasnya Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu juga dari sudut tasawufnya mengikut Syekh Junaid Al-Baghdadi. Alhamdulillah, insya-Allah kita nak sambung bicara mengenai itu, khasnya mengenai yang kita nak sambung pagi ini mengenai isu atau permasalahan taklid. Jadi kita bila tak mujtahid kena taklid. Dan taklid apa disiplin dia? Situ kan. Tidak dikatakan ikut nas ijma' ulama itu, melainkan kita kena taklid ikut segala hukum hakam fiqh itu kepada salah satu daripada mazhab yang 4 itu. Pertama dia nak kata tak dikatakan kita ikut ijma' dalam masalah taklid, melainkan kita kena ikut segala hukum hakam fiqh kepada salah satu daripada mazhab yang 4 itu. Cuma tak wajib pegang hanya dengan satu mazhab daripada 4. Tapi kalau nak ikut, mesti ikut dengan pasti, satu dengan pasti. Jangan sampai 4 tak terima, ataupun kita terkeluar daripada mana-mana daripada 4. Dan disiplin juga antara disebut kita kena ikut dengan tidak mencampur adukkan. Di antara mazhab yang 4 ni, pasal mencampur aduk tu istilahnya melanggar disiplin untuk taklid. Kerana setiap mazhab daripada 4 ni dia ada kaedah yang jitu pasti. Sekali lalu kita sebut itu ada istilah mujtahid yang dia cenderung pada amal ahli Madinah, Imam Malik. Ada mujtahid yang dia dengan kepakaran yang ada pada dia untuk istinbat hukum, dia lebih mirip, lebih kuat kepada ashabul ra'i, pada kurniaan iman akal setelah dalil-dalil qat'i diambil untuk faham fiqh tu kembali kepada akal waras dengan kaedah qiyas. Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal cenderung kepada mengambil hadis sekalipun hadis dhaif. Itu kaedah hukum dia. Dia termasuk dia terkenal dengan mazhab ahli hadis kan. Yang mana cenderung sungguh begitu pendapat dia tu ekstrim dalam hadis, macam tu pun dah bahasa dia. Hadis dhaif pun dia pakai. Pasal kata dia masih hadis untuk keluarkan hukum dalam kaedah dia. Begitu juga Imam kita Syafi'i rahmatullah alaih, ada kaedah-kaedah dan punya disiplin yang sangat ketat, dan tak akan ada orang tahu bab ni melainkan bila pergi mengaji kita belajar bab disiplin ataupun ilmu khas bicara mengenai ilmu-ilmu usul fiqh. Baik. Jadi tak dikatakan taklid, melainkan kita ikut salah satu daripada mazhab yang 4 itu, melainkan dengan ikut fahaman masalah-masalahnya
di dalam kitab-kitab ulama mazhab masing-masing. Jadi bila kita nak ikut, kena pergi tengok kitab mazhab setiap satu masing-masing sendiri, dengan pasti lihat semua rukun dan syarat untuk beribadat, mengikut kawaid yang telah disebut mereka, ikut betul-betul dalam satu-satu mazhab. Itu kaedah. Saya tolong baca dan tolong cerita untuk pergi faham tu. Bukan saya punya hukum, ulama dah bercara lama. Jadi kita ikut ni, ikut fahaman masalahnya di dalam kitab-kitab ulama mazhab masing-masing, barulah kata dia beroleh jadi sempurna fahamnya. Baru faham kita sempurna, dan nisbah ibadat, pastinya ibadat kita kalau buat dengan sempurna, ikut setiap satu kaedah mazhab daripada awal sesuatu ibadat sampai ke hujung, dia hukum fardu tu mengikut kawaid taklid ni, barulah kita punya faham sempurna, barulah ibadat kita sah setidak-tidaknya mengikut satu kaedah mazhab. Di atas nasihat itu kata dia, dan jangan campur aduk faham masalah-masalah yang satu, yang khilaf di antara segala mazhab-mazhab yang empat itu. Yang ni yang kena mengaji panjang sikit. Kalau ngaji dekat ngaji bodoh-bodoh gitu, rasa macam pandai lah. Rupanya bodoh lagi. Kau bodoh lah sikit bahasa tu, kasar sikit lah kan. Jangan dicampur aduk faham masalah-masalah yang satu, yang khilaf di antara segala mazhab-mazhab yang empat itu. Kita tengok contoh lain. Seperti diambil daripada mazhab Hanafi, hendak dipaham ke dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana yang telah dipaham oleh puak-puak kaum muda itu. Memang dia ambil faham macam tu, ikut dan dia. Yang ni nak ambil mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ambil macam tu, tapi ayat disebut kita ikut Quran hadis. Dia ambil Quran mengikut huraian mazhab Syafi'i. Kawaid Imam Syafi'i, sagi ambil pula hadis ikut kaedah Ahmad bin Hanbal misalnya, contoh. Ambil pula kaedah kias Hanafi, campur-campur rojak, campur rojak. Jadi yang mana dalam Hanafi nak bawa ke Syafi'i, Syafi'i nak bawa kepada Hambali, contoh campur-campur itu. Seperti mana dipaham oleh kaum-kaum muda. Ambil je kaul. Lepas tu, atau yang terpengaruh oleh fahaman muda yang telah berlaku pada masalah riba qardi. Jadi itu yang ada risalah kitab dulu ni, dia tulis masalah riba pula. Dia mazhab Syafi'i, muamalah mazhab Syafi'i. Lepas tu buat muamalah riba. Betul dia kata tak ada riba. Siapa? Oh, ada kaedah dalam mazhab Hanafi. Gini. Yang ni tak jadi riba. Oh, antisat. Jumpa bab riba. Kalau jumpa bab tu, panjang umur kita baca juga. Tambah PKP sambung kalau memang boleh baca. Mereka ambil perkataan mazhab Hanafi, al-ma'lum kal masyrut, kata dia. Apa dia? Benda yang telah sedia maklum, dia serupa macam benda yang disyaratkan. Jadi panjang kalau saya syarah tu. Hendak dipaham ikut mazhab Syafi'i, tak boleh buat macam tu. Tak kena. Mazhab Syafi'i. Tapi amal cara Hambali, cara Hanafi. Asal dia nak sebut kaedah tu lah. Tak boleh campur aduk faham yang ada dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi tu. Contoh dalam masalah riba.
kita duk bercara ni umum kaedah nak sebut bab taklid. Jadi tak dibenarkan kita taklid ni dengan campur aduk rojak mazhab. Saya mengaji tutup guru syarah ni, bandingan misal dia paling mudah untuk faham adalah macam kita mengaji qiraat. Orang tak mengaji qiraat, dengar dulu. Kan? Mengaji Quran qiraat 7 tu, bukan 4, 7. Tu pun 7 yang kita tak ada khilaf langsung tentang 7 ni. Kata dia qiraat mutawatir. Atas angka mutawatir ikut Ibn Jazari 10. Kan? Kalau kita nak baca ni qiraat Asim, riwayat Hafs, turuk adalah turuk al-fil, siapa tu? Itu satu hal saya sebut turuk tu. Kalau dah baca kaedah macam tu, tak boleh campur kaedah Asim pi ambil kaedah Nafi'. Tak boleh. Salah. Walaupun baca Quran, walaupun ada kaedah baca Quran macam tu. Pasal masing-masing ada kaedah dan disiplin dia. Kalau kita baca lagi, kita baca qiraat Asim, nak ambil misalnya Warash punya, tak nak baca ambil qiraat Nafi', riwayat Warash misalnya, tapi kita baca Asim, riwayat Hafs, waktu pi ambil sana sikit, waktu pi ambil pula misalnya Ibnu Amir ikut riwayat Hisham misalnya, ambil sikit, campur pula baca qiraat Hamzah ikut riwayat Khalaf. Tuan dengar lah saya khabar tu kan. Mana boleh macam tu? Satu-satu majlis duduk baca dengan satu qiraat dan riwayat dan turuk. Kalau nak baca turuk lain, qiraat lain, tunjukkan kata kita berpindah baca. Dia tak boleh ikut dan contoh saya sebut satu. Saya nak tunjuk baca ni, nak tunjukkan fahaman. Misal kita baca selalu Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang atas baca yang biasa sama lah. Ini kita baca hujung tu macam tu. Ni kita nak tukar lah, baca atas macam biasa, Maliki Yaumiddin, baca ma panjang. Lepas tu nak habis Fatihah tu kita tukar sikit, baca macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi baca Maliki Yaumiddin, sepatutnya kena baca Maliki Yaumiddin. Mana boleh itu? Maksudnya apa? Sini kau baca, katalah qiraat Hamzah tu, tapi Malik dia baca pendek, kita baca panjang. Tapi sini baca Hamzah punya, tak kena. Baca punya macam saya contoh ni, saya kata atas baca yang biasa, bawah baca alaihum. Tapi baca Asim, tapi baca hum. Salah namanya. Salah. Walaupun ada kiraan baca hum, ataupun dia baca Asim, dia baca macam ni, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca siapa? Baca Nafi' Qulun, riwayat Qulun. Tak dengar lah saya khabar kan. Saya memang banyak tak kerti kiraat, saya kerti lah juga sikit. Faham? Boleh? Saja saya nak tunjuk kata, kalau bodoh kiraat, tak usah duk baca. Baca yang bertulis tu mudah lah. Saya nak tunjuk tu ya. Boleh? Faham tak? Janganlah tunjuk pandai. Tapi bila buat pandai, nampak bodoh. Boleh? Faham? Kasut lagi lah pandai bodoh ni. Memang bodoh pun nak kata apa? Bodoh lah.
Sama dalam masalah fiqh. Tak pernah belajar. Mazhab Syafi'i pun tak belajar tera mana. Lepas tu tak nak ikut mazhab Syafi'i. Dalam bukan semua bab, dalam bab tertentu lah, dalam bab tertentu. Tak nak ikut dalam bab misalnya 40, nak ikut 12. Ikut mazhab Imam Malik misalnya. Tapi khutbah ikut syarat Imam Syafi'i, contoh. Tapi sembahyang Jumaat ikut cara Syafi'i. Angka ikut mazhab Maliki. Khutbah ambil anongga ikut Hanafi. Contoh kan. Macam itu Jumaat gila babi jadi lagi. Bahasa kasar tu lah. Nak buat mesti orang yang reti, cerdik, faham, disiplin tu. Saya sebut kiraat tadi tu, yang bila kiraat orang tak reti kiraat, tak faham disiplin kiraat, dia baca kiraat masuk parit. Saya sebut bagi faham cara menilai lah kan. Sama lah fiqh, orang tak faham macam mana uslub qawaid untuk campur-campur fiqh ni, nak baca tu, disiplin tu, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ni, tengok satu sudut, oh canggih baca, canggih fiqh dia, jangan terlalu rigid dengan satu mazhab. Okey, kau nak cakap macam tu, cuba buat dia, buat nampak dia punya cerdik ke, bunyi bahasa lembut sikit lah, lawannya lah kan. Macam mana buat kiraat tu lah, baca tak betul. Tak ada seorang pun daripada kiraat kata ni kiraat kami. Fiqh pun imam mazhab semak-semak kata dia, kau sembahyang apa ni, Jumaat apa kau buat ni? Nak kata Syafi'i pun tidak, nak kata Hanafi pun tidak, Maliki pun tidak, Hambali pun tidak. Untuk apa? Jumaat gila babi. Bahasa mudah sebut itulah untuk kita faham dan menunjukkan tak betul yang kita buat. Saya sebut kedah itu. Pasal zaman lain ni zaman macam ni, dia rojak macam ni. Satu sudut kerana disebutlah taklid apa? Istilah campur aduk ni, istilah dalam fiqh dia panggil talfiq mazhab. Talfiq pun dia tak faham talfiq tu apa. Talfiq ni bukan hanya ikut mazhab Syafi'i je, tak pindah langsung pada mazhab lain. Itu kan isu talfiq. Talfiq ni dalam satu-satu qadiyah, dalam satu-satu ibadat, campur aduk mazhab-mazhab, tu talfiq. Itu bagi talfiq. Misalnya buat wuduk, campur-campur mazhab, buat wuduk kita sendiri, formulasi kita, bukan formulasi tadi pada ikut mazhab Syafi'i saja. Dari segi hukum fiqh, dia ada harus macam ni. Wudu ikut cara Syafi'i, sembahyang cara Hanafi misalnya. Habis wirid cara Hambali, buhbi bahasa itu contoh. Puasa ikut Maliki, boleh? Tapi mesti setiap orang nak buat ibadat macam tu dia tahu. Cuma jangan macam ni. Wudu cara apa? Cara li apa tu? Campur semua mazhab. Tak ambil. Misalnya dia tak baca bismillah, siapa? Aku ikut Syafi'i, itu sunat je. Wudu dia tak niat masa basuh muka, siapa? Aku ikut Hanafi. Azam pun dah ada lah. Betul ambil wuduk muka atau tangan dia tak gosok. Buat apa kerasnya gosok, itu Maliki, aku kan Maliki, aku Syafi'i. Lepas tu sapu kepala. Bukan kena sapu semua ke? Syafi'i kata sah. Ada boleh gitu. Kalau kita buat gitu nanti tak kena gaya, habis wuduk
Syafi'i kata tak sah. Mazhab Syafi'i kata tak sah. Pasal apa? Kau tak niat macam mana ikut lain. Yang lain aku tak gaduh sangat. Kepala, kaki, apa, komoh. Tapi niat kau tak sah ikut kaedah aku. Imam Malik kata kau tak sah pasal kau tak gosok. Bismillah tak baca. Imam Malik kata tak sah. Aku nak kau kena bismillah. Hanafi kata tak sah pasal kepala kau sapu sikit. Aku mesti sapu kepala kurang-kurang 1/3. Itu kata yang itulah istilah sebut ulama talfiq. Dia buat formulasi sendiri dalam satu-satu ibadat tu dia tak selesaikan mengikut mana-mana satu daripada mazhab. Disiplin kita ikut mazhab ni dia mesti satu-satu qadiyah tu istilah. Satu-satu ibadat yang dibuat mesti menepati sekurang-kurangnya satu mazhab mesti sah. Kalau sah empat mazhab, itu terbaik. Yang tu yang istilah dalam qawaid fiqh kita ulama sebut dengan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf mustahab. Contoh kita mazhab Syafi'i nak wuduk, kalau tak cuci tangan, tak kumur, tak isap air hidung, tak ada masalah, sah. Tapi kita ambil juga. Bila kita ambil itu, kalau yang lain ikut Imam Syafi'i, yang sunat tu pun kita jaga, nanti sah wuduk kita di sisi Imam Syafi'i dan sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas tu masuk muka, tangan pun bukan celup-celup itu ya, tapi yang lain tak ikut je lah kan. Kita punya wuduk nanti kalau cukup piawaian tu, Imam Malik pun kata sah wuduk ikut aku. Pasal dia ada ketat masing-masing. Dia ketat sini. Syafi'i ketat dalam niat. Malik ketat tak gosok. Hambali sampai yang komo-komo pun ketat situ. Bismillah pun ketat. Hanafi contoh nak ambil fokus tu, ketat tang sapu kepala contoh. Jadi kita cari semua pendapat mudah. Bismillah tak payah, niat pun azam cukup. Tak payah gosok, kepala pun ceh. Kita kata ada pendapat, ada kaul, ada pendapat. Bukan macam tu. Kaedah nak taklid mazhab. Mesti sekurang-kurangnya dalam satu ibadat mesti ada satu sekurang-kurang mazhab yang kata sah ibadat tu, ikut dia. Itu kaedah taklid. Boleh faham saya sebab apa? Jadi dia sebut juga Pak Riba. Jadi asal nak bagi faham sekali lalu tu, nak memahamkan kata disiplin dia nak kata kena taklid ikut mazhab dan jangan dicampur aduk faham masalah-masalah yang satu. Masalah yang satu. Masalah satu, istilah dia satu qadiyah, satu-satu qadiyah jangan campur aduk. Itu saya beri contoh wuduk. Nak sembahyang pula. Wuduk dah selesai satu. Sembahyang macam mana? Sembahyang dari segi kaedah boleh macam ni. Wuduk adalah kita wuduk cara Syafi'i. Sembahyang cara Hanafi. Dari segi sebagai ulama kata boleh. Pasal apa? Wuduk satu qadiyah. Dia istilah disebut sini. Dia satu masalah. Kalau nak guna bahasa masalah, sembahyang satu masalah. Wuduk satu qadiyah ibadat. Solat satu qadiyah ibadat. Jadi solat tu misalnya dia tak ada tamakninah. Ada qawaid kita dalam Imam 4 ni yang tamakninah dia ada tapi terlalu ringan. Yang kalau teruk tu tak ada masalah pada dia. Begitu juga ada rukun-rukun
solat yang pada kita mazhab Syafi'i ketat, tapi pada dia tak ada masalah, macam kepak kaki je. Kita mesti kena kepak bila sujud. Ada qawaid dalam mazhab 4 terbalik pun, pada dia masih sah. Asal nak sebut ialah dalam solat tu jangan sampai tak ada seorang pun daripada mazhab 4 kata sah macam kita. Bukan boleh ikut sebarangan tu, dengan makna mesti kita nak buat tu bukan kaedah dia ada pendapat, ada kaul, tapi kaul siapa. Dan kalau kita nak ikut Syafi'i misalnya, sah mengikut kawaid siapa ni. mesti dengan macam tu ni. Kalau dipersoal nanti sah ke macam ni, kaedah siapa, dan kaedah dia tu yang kita nak ikut tu, ada tak yang mungkin dia longgar kat situ tapi dia punya kaedah ketat dalam bab lain? Ada. Saya sebut format macam tu je. Allah. Contoh kalau isu kita lah, sembahyang Jumaat 12 orang. 12 orang katalah ikut Imam Malik. Kita sembahyang mazhab Syafi'i. Khutbah bila sembahyang Jumaat nak ikut Imam Malik. Imam Malik punya khutbah piawaian dia macam mana? Mungkin di sudut angka 12 dipakai. Kita asal mazhab Syafi'i tak ada kalau muktamad. Motor dah ikut 12, ikut Imam Malik. Okey. Tak ada masalah ikut Imam Malik tu. Tapi Imam Malik tu khutbah dia, apa dia rukun syarat dia? Orang yang mendengar pula apa syarat dia? Boleh tak ada seorang tidur daripada 12? Pula tu boleh ke dengan bahasa Melayu? Contoh. Semua kena tengok. Kalau Imam Malik kata tak boleh dengan bahasa Melayu, melainkan semua bahasa Arab, walaupun kau tak faham, sebut tihabuk pun, macam mana? Tak sah baca khutbah kita kalau sembahyang 12 orang. Pasal Imam Malik mensyaratkan bahasa Arab, walaupun tak faham. Pasal syarat dia bahasa Arab. Cuma siapa tu saya tak ingat dah nak sebut mazhab-mazhab tu, tapi saya nak bagi contoh. Kalau saya rasa yang ada tu dah Hanafi, saya pergi India, yang ada tu Allah, bukan semua kerti Arab, tapi khutbah dia tak ada satu habuk pun Urdu, tak ada satu habuk pun Tamil, semua Arab daripada awal sampai habis. Nak tunjuk apa? Cuma saya nak sebut tu betul-betul, saya sebut dalam bentuk andaiannya. Faham tu apa? Hanafi dia tak ada khutbah dalam bahasa lain daripada Arab. Mesti Arab. Sebut Melayu memang tak sah lagi. Jadi kalau nak ikut sembahyang Jumaat Hanafi, khutbah mesti Arab semua. Yang tu benda tu kena berhati tu. Benda tu kena berhati. Jadi taklah kaedah kita ikut mazhab ni. Kita ikut mazhab, tapi kata dia kita tak selalu orang sebut macam tu lah, tak taksub dengan hanya satu pendapat, tapi kita tengok kepelbagaian mana yang munasabah kita akan ambil. Dia ada disiplin lah. Dia tak boleh istilah campur aduk dengan rojak. Macam mana sebagai contoh tu, yang kaedah kiraat memang semua kiraat betul, tapi bukan kaedah dia campur aduk habis dengan tak ada disiplin sampai hujung kita baca tak ada satu pun daripada kiraat ataupun riwayat yang mengatakan betul bacaan Quran kita. Dia faham? Saya cakap apa? Tak, saya bagi contoh. Contoh harubiah Quran. Saya bagi contoh ni, contoh bacaan paling senang. Saya nak sebut fiqah, bukan semua orang faham fiqah pun. Kiraat pun tak semua juga. Tu nak kata
Kita ni apa pun tak kerti. Kira tak mana, nikah tak mana. Saya buat misal kereta kat sana. Tentang kereta apa? Proton. Motor pun Honda. Boleh tukar spare part Kawasaki. Tempat yang sama tak apa kan? Ada tempat tak sama. Carburetor Honda telah 300 nak tukar. Kawasaki-nya RM20 lah. Beli kat Shopee lah tu. Boleh beli. Kau kena tengok masuk keluar sistem dia. Baru nak boleh pakai. Bubuh itu memang carburetor. Apa masalah carburetor? Ambil carburetor. Saya saja nak sebut tu pasal yang tu ramai orang faham. Ambil carburetor bubuh ya. Bubuh dia. Beli carburetor Kawasaki, beli bubuh dekat Honda. Kata macam ni sudahlah. Honda apa? Honda 70 Aspire. Beli carburetor Honda 70 boleh. Honda dengan Honda apa belum tentu boleh. Dia kena tengok model. Aspire ke RS. RSZ, RS kan. Yang mahal dengan wayar suku tu apa RS kan. Kau pakai Honda RS, ambil Aspire-nya bubuh ke RS. Boleh. Rim tayar pun tak boleh masuk. Rim tayar Aspire pergi bubuh ke RS. Boleh. Tak tahu tak bak motor langsung. Kena deh. Yang tu lah saya sebut misal untuk mudah faham je. Walaupun yang ni Honda, tapi ni Honda RS. Ni RS punya, kalau kita kerja kedai Cina tu, tengok RS kata dia mau tukar rim, kita pergi ambil Honda Aspire. Kita apa mah? You tak boleh jadi pomen mah. You tak boleh kerja buat punya kedai mah. Ini macam kerja rosak mah. Faham tak kita? So apa? Nak beramal, dia bodoh mah. Rukun syarat tak tahu mah. Macam tu lah bahasa dia. Saya lalu itu. Mana ibadah umrah biasanya diajar untuk taklid mazhab umrah mazhab Syafi'i, tapi bab bayar dam ikut mazhab lain. Dan tu yang jadi campur aduk tu jadi rojak. Dia kalau qadiyah ni cuma qadiyah tu nak saya bagi contoh tadi, wuduk satu, solat satu. Ada ulama kata wuduk, solat satu. Macam tu pun faham lah. Nak keluar khilaf macam mana, biar wuduk dan solat satu. Walaupun wuduk dah selesai satu, orang tak pakai dah wuduk kita. Semayang suku. Memang ada mazhab, ada kaedah ulama kita syarah itu ya. Jadi yang terbaik macam mana, biarlah wuduk dan solat tu satu. Walaupun wuduk satu, solat satu. Jadi kalau masalah buat haji tu, katalah tengok kena dam. Mazhab Syafi'i kena dam. Tapi dam tu dibayar mengikut mazhab Hanafi. Contoh, apa cara tu tengoklah tafsir masing-masing. Yang terbaik macam mana, bila haji haji dam pun mazhab Syafi'i, haji dan mazhab Syafi'i, dam pun bayar mengikut mazhab Syafi'i. Walaupun kalau ikut haji misalnya tawaf satu qadiyah, tawaf satu qadiyah. Dia tengok kena bayar dam satu qadiyah. Kan satu dam satu qadiyah. Nak buat dam mesti macam ni bagi sah. Jangan ada dalam mana-mana empat mazhab ni yang tak sah dam ni. Dia mesti satu qadiyah macam tu. Nak jaga biar haji satu qadiyah. Bila haji satu qadiyah, semua kena jaga. Dari segi niat dia, Allah, tawaf dia, sa'i dia, nak bercukur dia, kalau pantang larang dia, semua kena jaga tu. Baik, bila contoh wuduk misalnya, bila tawaf kena ada wuduk kita. Okey. Wuduk tu syarat dalam mazhab Syafi'i. Engkau wuduk macam mana? Wuduk
sebetulnya. Wudu bila bersentuh, batal nak sentuh orang perempuan. Kita batal. Wudu boleh tak kata? Tak apa, ada pendapat kata tak batal. Cuma jangan kita pergi sentuh. Orang sentuh kita tak batal. Okey, itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau ada pun qaul dhaif bukan boleh buat iftak, buat fatwa kalau hukum. Kalau ada yang bukan dalam mazhab Syafi'i, cuma mazhab katalah contoh Hanafi tak batal. Kau sentuh ke menyentuh ke tak batal. Contoh. Lepas tu bila bersentuh satu hal, katalah kita nak ambil tak batal. Tapi wuduk tadi kau ambil wuduk macam mana? Hanafi kata tak sah wuduk kau ikut aku. Bila wuduk aku tak sah, kau punya tawaf tak boleh terima. Kenapa? Bukan masalah tawaf kau sentuh tu, tapi masalah kau sapu kepala tu, aku tak terima kat situ. Ustaz, tawaf dia satu qadiyah. Untuk tawaf mesti ada wuduk. Jadi kena jaga wuduk untuk wuduk sah mengikut kaedah. Kalau Hanafi. Kalau Syafi'i. Yang tu yang benda tak diajar gitu. Dia selalu sebut borong gitu je. Ni pendapat. Disiplin tu tak diajar. Dan orang nak ajar ni pun bukan senang. Pasal apa? Dia kena reti semua. Bila tak reti semua, apa kaedah dia? Kau ajar je lah apa yang kau reti dalam satu mazhab. Janganlah pergi ambil hal lain. Pasal nanti tak kena gaya, rosak lagi ibadat orang. Ini tu bahasa dia. Bahasa yang sepatutnya nak sebut. Jangan pergi sebut mazhab-mazhab lain. Takut nanti orang buat. Pasal di atas apa kau ajar tu kata sah. Nanti tak sah dalam mazhab lain. Sebenarnya tak sah. Tapi dia ajar sah. Rosak ibadat orang. Macam tu. Rosak ibadat. Contoh, kalau saya nak selesai tu nanti saya sebut panjang kan. Saya nak bagi format. Allahumma salli. Pasal bila kata dam dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Malik, saya nak tahu dia punya buat tu macam mana kan. Kaedah kita kalau boleh jaga dalam setiap qadiyah. Haji, jaga haji sungguh-sungguh. Saya nak sebut apa ni? Contoh. Kita bila buat haji, bila duduk di Mekah, bila haji, antaranya wukuf di Arafah. Lepas tu Muzdalifah, nanti akan ke Mina. Berapa kilometer itu? Tak sampai tahap untuk boleh musafir. Nanti balik hotel. Dekat Arafah kemah, Muzdalifah lalu je. Kat Mina pun kemah. Nanti balik kat hotel kat Mekah. Soal, boleh ke jamak nak pergi Arafah? Ada dia orang ajar jamak. Jamak buat solat. Nak buat haji. Boleh ke dengan sebab buat haji boleh jamak dekat Arafah? Syarat musafir tak cukup. Mazhab Syafi'i kata dia ada pendapat yang kata boleh jamak. Kaedah apa? Waktu kau buat jamak, kau sembahyang tu katalah ikut mazhab Hanafi. Engkau sembahyang macam mana? Engkau wuduk macam mana? Kan? Nak buat mesti dengan disiplin satu-satu kau tahu, kau pakar. Saya buat misal macam tu. Allah. Pasal nak sebut kata setiap satu yang kita nak buat tu mesti dengan jelas terang kita buat sah mengikut segala rukun dan syarat dalam satu-satu qadiyah. Itu istilah mesti selesai satu dengan betul dan tepat. Jangan satu pun tak pakai. Saya nak ajar format tu. Saya pun bukan semua hukum saya tahu dalam mazhab. Kalau tanya mazhab Syafi'i memang saya reti ya. Itu pun kalau ada khilaf apa tu, kita bukan reti khilaf dia tu, kita nak buat dengan cara khilaf dia tu.
Jadi saya nak ajar format. Saya tunjuk format ni. Pasal nak sebut satu tu memang kena tengok satu dalam fiqh tu. Baik mengaku tak erti, baik kata apa yang kita hukum yang ni pada kita tak sah dengan kaedah kita belajar dah. Daripada kita nak kata sah, sedangkan kita tak tahu pun bahkan apa yang dia orang syarah tu tak betul pun dengan kaedah apa yang disebut oleh ulama. Contoh, saya nak bagi dengan format ni. Contoh, tuan-tuan nak buat satu, kalau PT3 tu dia apa? Buat kertas folio. Kerja folio kan? Kerja kursus. Kerja kursus geografi misalnya. Tapi tak ikut SOP geografi. Tuan-tuan pergi bubuh, ada maklumat sejarah dalam tu, ada matematik dalam tu. Tapi geografi, cikgu geografi buka, dia terima folio tu. Apa? Bukan ada folio kan? Aku lah. Dalam sejarah boleh. Dalam matematik boleh. Saya campur lah sikit matematik dalam sejarah ni. Boleh. Boleh faham saya cakap apa? Saya nak ajar format. Saya nak ajar format. Apa dia tu yang kena tengoklah guru masing-masing. Guru sains takkan dia, kau guru matematik, kau boleh terima dengan cara macam tu. Tak apalah kau buat folio matematik dengan cara guru matematik kau. Aku ni guru geografi. Boleh? Faham saya cakap apa? Kalau kita belajar pun dengan sistem pembelajaran sekolah kita dengan disiplin macam tu, ni fiqh ni. Kau Syafi'i, kau buat jangan Nabi. Kalau dia hidup lah, kau buat ibadat apa benda ni? Kau nak ikut cara aku, ni disiplin aku. Mudah itu kan? Nak duduk pondok saya akan ada disiplin saya bagi ni. Kau duduk pondok apa? Bangku batu. Ni bangku batu kan kau duduk Afrika macam ni. Ini bukan Afrika. Kau nak pergi Afrika, pergi duduk Afrika, yang duduk sini. Duduk sekolah kebangsaan, ikut disiplin sekolah kebangsaan. Betul? Duduk sekolah asrama penuh, disiplin asrama penuh, mengikut sekolah yang duduk. Lain sekolah, lain peraturan. Betul? Lain waktu, lain guru, lain cara. Betul? Kau mesti ikut peraturan dia, baru dia akan bagi kelulusan, dia bagi duduk tempat kau. Betul? Itu duduk tempat kau. Saya nak ajar format. Itu fiqh. Kalau ulama-ulama kita yang hidup dalam masa ni dengan fiqh yang kita buat, walaupun dia kata boleh, baik aku kata boleh mengikut kaedah aku, tapi pada aku nak engkau mesti jani ikut kaedah aku yang macam ni. Engkau ikut aku ambil ni, yang lain kau tak ikut. Bahkan jangan kata mazhab lah. Saya sebut ustaz-ustaz kita yang ada kat luar tu lah, yang dia kata boleh, kita kata tak boleh. Kita kata tak boleh, dia kata boleh. Yang tu pun dia kelahian kita lah. Pasal kita kata tak boleh, dia kata boleh. Yang kita menyanggah cakap dia, pada dia boleh. Pada dia imam mazhab ke? Dia ada mazhab ke? Tentu pun kita bercanggah dengan dia. Yang dia bercanggah dengan kita ni tak kira. Boleh? Faham saya cakap apa? Jadi nak ikut disiplin siapa? Kalau ikut disiplin saya kata tak sah. Kalau ikut disiplin dia kata sah, ada pendapat. Kau ikut disiplin siapa? Boleh? Faham saya cakap apa? Ada orang bila kita ngajar ni kata ustaz ni keras sangat macam ni. Yang kau daripada aku lembek sangat. Ustaz ni terlalu rigid dengan satu pendapat. Saya kata kenapa kau terlalu terbuka macam tu? Boleh? Faham saya cakap apa? Itu saya sebut atas kita, zaman kita lah ni. Untuk kita nak bagi sah kita punya ibadat, engkau ikut ibadat siapa? Engkau ikut ibadat nafsu lah itu. Bukan ikut peraturan yang sepatutnya ikut. Yang tu yang kita dah baca ni. Dia nak sebut kaedah kita taklid mazhab ni bukan rojak macam tu. Ada disiplin. Saya nak bagi format. Cuma apa disiplin tu, siapa nak taklid mana-mana yang dia nak ikut, bagi betul lah format kau. Pastikan nanti bila tanya engkau ikut kaedah ni, apa yang kau kena jaga dalam kaedah tu,
Dengan sebab tu kau sah. Ada tak biasa diajar? Kalau tak biasa diajar, macam mana kau nak buat mengikut kaedah dia? Itu kan saya sebut contoh, nak korban, duit tak ada, nak beli ayam jantan untuk buat korban. Ikut kaedah Abdullah bin Abbas, dia kata boleh buat korban dengan seekor ayam jantan. Ayam jantan berapa ekor? Kalau kambing seekor mesti 2 tahun, ayam jantan umur berapa tahun? Takkan 3 bulan sebelah ayam jantan jadi. Kambing umur 2 tahun. Kau ayam jantan ni mesti 10 tahun kot. Saya kata kot, kau nak beramal cara Ibn Abbas. Apa syarat? Syarat lembu satu hal. Aku tak tahu syarat ayam. Apa syarat ayam? Ke syarat ayam tu bertelur dulu? Syarat ayam tu bertelur. Ayam jantan bukan bertelur tu. Bertelur tu maksudnya dia balik lah. Apa syarat? Tak tahu, tak boleh. Tu tak tahu, tak boleh beramal tu. Walaupun ada pendapat. Apa syarat? Mungkin syarat dia longgar dari satu sudut, tapi ketat dari satu sudut lain. Saya sebut dulu. Jadi khas dia sebut ni contoh masalah kordi. Jadi kalau tanya saya masalah dam kaedah dia, jaga dalam kaedah kita dalam mazhab lagi baik kan? Tambah pula setelah saya nak sebut tu jadi banyak yang saya nak sebut tu serabut lagi. Saya nak bagi format, saya nak ajar ni apa yang saya baca ni, saya nak ajar format. Kau nak ikut bukan terlarang untuk ikut mana-mana mazhab, kau nak ikut kaedah pun bukan wajib nak ikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dengan tentu satu-satu. Boleh ikut, tapi format dia mesti setiap qadiyah yang dibuat jangan campur aduk dalam satu-satu qadiyah. Tu. Cuma qadiyah tu ada ulama kata kalau wudu itu qadiyah. Ada ulama kata kalau solat, wudu dalam solat, wudu dan solat satu qadiyah. Saya nak ajar tu, saya nak ajar format tu. Ajar format tu. Sebab tu yang saya sebut, kalau motor pun Honda satu. Tapi Honda Aspire, Honda RS. Ni satu format, ni satu format kan. Ni satu format. Ni satu, ni motor lain, ni motor lain. Walaupun Honda. Kalau Syafi'i kau nak ikut apa? Kau ikut Imam Nawawi. Imam Nawawi, okey, ni format dia. Kau nak ikut Ibn Hajar. Ibn Hajar, tapi itu lain tabaqah. Ikut Rafi'i. Antara Imam Nawawi, Rafi'i. Imam Nawawi pun bukan dia punya. Dia pun kata ashabuna. Kata ashab kami. Siapa ashab tu? Kata Ali Shibra Malisi. Ali Shibra Malisi punya syarat macam mana? Mengelepor kita tanya. Nak ikut macam mana Ali Shibra Malisi tu? Macam mana? Apa pendapat dia dengan kaedah dia nak bagi syarat? Yang katalah ambil pendapat kata boleh, Ali Shibra Malisi kata boleh. Macam mana? Nak buka kitab pun tak kerti. Nak tengok pun tak tahu. Nama pun tak bisa dengar. Ini pendapat daripada Ibnu Abi Hurairah. Bukan Hurairah adik ni. Hadis tu. Abu Hurairah dalam fiqh, dalam mazhab Syafi'i. Kau nak ikut ni apa syarat dia dalam pelaksanaan hak tu yang mungkin tak sama dengan orang lain, mungkin dia longgar dalam bab lain tapi ketat dalam bab lain. Apa? Dan ni banyak selalu yang tu pendapat bagi soal hak tu gelepar, terbeliak je mata benda ni. Dia tak faham, dia tak pernah diceritakan benda tu, benda ni. Kita tu gua ajar dah. Memang kita bukan bodoh tak pernah lalu kitab apa yang dia sebut. Tapi dia ajar kita bercermat. Ambil itu dengan ada disiplin. Terdekat apa orang sebut masalah tu lah. Masalah boleh tak berbilang jemaat dalam satu tempat? Kata dia boleh. Pasal hajat, darurat. Darurat apa? Darurat impun dalam satu tempat. Masjid punya besar. Apa daruratnya? Kata dia pasal COVID. Dia yang buat peraturan. Tak boleh lebih daripada banyak ni. Dia pula buat satu peraturan, langgar peraturan syarak. Senang nak tukar, nak langgar peraturan tu.
Pasal kita boleh buat peraturan untuk masuk dalam masjid penuh ke 40 orang. Dengar. Duduk boleh. Ni tak boleh. Kenapa? Panjang tu kata panjang. Saya nak sebut tu, saya nak ajar format. Kaedah kita macam mana? Mesti ikut peraturan. Jangan sampai kita yang gede-gede buat rasa sah, takut kita ibadat tak sah. Itu salah. Ulama dulu dia bercermat tu. Saya buat misal macam ni, tuan-tuan beli barang, tuan-tuan yakin ke barang tuan-tuan beli tuan-tuan dapat bank in, dapat barang. Barang pun Shopee tak apa, Lazada tak apa. Contoh. Kalau Facebook, tuan-tuan order lain, tuan dapat barang lain. Nak rujuk sama. Facebook mana tuan-tuan beli tu? Masuk akaun, masuk duit. Tapi contoh, tu banyak masuk duit. Kalau pun bayar waktu terima COD punya, dia call cash on delivery, dia hantar. Dia tahu barang tak betul, tuan-tuan nak tolak ataupun dah bayar, dia tahu beli buka tak betul, tuan-tuan nak call siapa balik? Saya nak bagi contoh nak bagi contoh supaya boleh mikir kan. Nak call balik ni, tuan-tuan buat ibadat dia tahu tak sah, tuan-tuan nak call balik siapa? Call balik siapa? Siapa nak jamin tuan-tuan ibadat sah tak sah? Nak call siapa? Boleh buat macam ni kan? Dia mau jamin, dia mau bagi keluar fatwa, dia mau tangguhlah dosa aku. Kau punya pasal lah kalau kau nak buat ibadat macam tu. Ulama kita ajar cermat lah tu. Dia ajar kita bertanggungjawab, dia ajar kita reti, dia ajar kita faham supaya jangan buat ibadat somborono, bunyi Jawa sikit, ikut dai nak. Kita ada disiplin. Orang yang langgar disiplin, saya bukan ada kuasa, saya boleh cerita apa yang saya mengaji. Tutup guru ajar disiplin, saya ajar tu lah. Macam mana saya ngaji? Dia orang ngaji dengan tak ada disiplin. Tuan-tuan terpulang nak ikut siapa? Saya lani, saya kena sebut macam ni. Ini pendapat saya. Ini saya punya. Kalau yang saya buat madrasah, ini peraturan madrasah saya. Engkau nak buat tu, engkau buat peraturan madrasah engkau, boleh belah. Dan aku duduk depan kau, aku ikut peraturan kau. Aku tak buat peraturan aku. Aku duduk sini, engkau nak duduk sini, engkau nak main sini pun engkau kena ikut peraturan aku. Ini pendapat saya. Itulah bahasa saya. Kalau tanya saya jawab macam tu kan. Dan saya jawab mesti berikut apa saya mengaji. Percaya kat saya, ikut saya. Tak nak ikut, sudah. This is pendapat saya. Itu saya jawab. Saya nak ajar tu prinsip. Cuma apa dia, satu-satu dalam dam ke, buat je dam dengan cara lain. Atas saya sebut ni, kalau yang ni satu qadiyah, dam ada qadiyah, satu qadiyah lain, kena bayar dam. Okey, selesai. Dam ni buat dengan cara mazhab Hanafi misalnya. Hanafi kata sah. Okey, ada pendapat kita yang kata yang tu satu qadiyah lain. Pastikan yang tu betul dalam qadiyah sana. Yang ni pastikan qadiyah kita ni betul dalam qadiyah yang kita telah haji. Tengok kena dam pasal cabut bulu misalnya, kena bayar fidyah bekas. Bagi apa? Betul dalam kaedah Hanafi boleh bekas macam ni. Okey, siap, jalan. Sebaiknya kita buat haji pun dengan mazhab Syafi'i, bayar dam pun dengan mazhab Syafi'i juga. Ada ulama kata haji tu dengan dam dengan apa berkaitan dengan dia tu satu qadiyah. Saya hanya hormat. Saya jawab macam tu. Itu dulu. Adapun pasal dia nak masuk ke riba. Masuk ke riba. Pasal dia sebut al-ma'lum kal masyrut, dia sebut masalah akad berlapas dengan benda yang maklum, yang common knowledge, yang jadi uruf. Kalau dia jadi uruf, kita mazhab Syafi'i dengan akad nak pakai uruf ke akad. Kita dalam mazhab Syafi'i dia bukan uruf, tapi akad itu adalah disebut dan diguna pakai. Cuma bila kelahi mahkamah, cerita lain, panjang cerita satu-satu. Itu yang dia nak sebut sekali lalu. InsyaAllah kita sambung nanti. Dia sebut mengenai sedikit masalah riba. Dari dia asal nak sebut masalah taklid, dia menyambil itu sikit.
dalam masalah riba, masalah benda yang maklum dengan akad. Situ khas itu tu yang saya tak nak baca lagi. Sambung nanti insya-Allah. Ada lagi soalan? Ibadat kita mesti kena dapat keyakinan daripada mana-mana mazhab dikatakan sah ibadat kita. Ya, dah mazhab demo dah meninggal. Kalau demo ada senang dia balun dia. Apa buat ibadat tak sah mengikut kaedah aku. Ikut kaedah dia. Allah. Itu yang Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali, kalau dia hidup pun bukan dia paksa kita ikut kan. Tapi dia orang alim mujtahid. Jadi kita pula di kaedah kita bicara wajib taklid mazhab. Wajib taklid asal kita orang jahil tu. Kaedah dia memang kita kena pastikan bagi sah. Cuma mereka tak ada dah. Kita lah kena pergi ngaji apa dia yang nak mengesahkan ibadat kita mengikut kaedah mereka. Itu kewajipan kita. Dan hukum tu fardu. Doain. Zaman sekarang ni kita berpandukan kitab yang tentang Ya, antaranya berpandukan kitab-kitab. Pandai kan semua orang nak tengok kitab. Betul. Kadang dia bagi terjemah. Terjemah pun disebut itulah orang yang tak reti ayat-ayat hukum, untuk dengan tu dia akan faham hukum. Dia faham hukum daripada terjemah tu pun tak betul. Dia sebut contoh misal, boleh berbilang Jumaat jika darurah untuk himpun dalam satu tempat. Okay. Ayat tu betul, memang betul. Macam mana nak faham darurah? Siapa yang nak menguraikan darurah? Itu yang saya sebut ni. Dia kata darurah pasal Allah. Dia bagi hukum yang ni 40 orang, tak boleh lebih 40 dengan pegawai. Jadi darurah boleh buat dekat satu tempat lain, dekat surau pula. Pasal ni 40 tu darurah di mana? Pasal darurah ada dua tu, dihukum darurah ke memang realiti darurah? Memang realiti darurah ke? Pasal ada negeri lain tak darurah pula 40 orang. Boleh satu masjid tak ada darurah pun. Jadi yang tu yang benda disebut tapi nak memaham darurah tu. Kaedah kita faham, tu tak darurah, tak boleh buat jemaah tempat lain. Kalau memang darurah yang memang sebut dalam kitab, Jumaat ni 4 lapis masjid ni tumpul sesak, rapat-rapat semayang contoh. Buat satu masjid lagi. Pasal apa? Tak boleh lah impun masjid ni penuh gila punya. Rapat bertumbuk-tumbuk, jatuh-jatuh masjid pun ada. Pasal apa? Terlalu padat dan ramai. Buat satu masjid lagi. Pasal apa? Darurah impun dalam satu tempat. Darurah tu, ad-darurah tu tuqaddaru bi qadriha. Macam mana? Macam mana huraian darurah tu? Dan orang yang menentukan misalnya 40 penuh masjid, adakah dia yang keluarkan hukum tu, dia dah mengambil kira semua perkara untuk mengatakan yang ni boleh, yang ni tak boleh. Bukan sebarang hukum-hukum syarak ni. Satu kalau tidak, macam mana? Balik dah hukum asal. Mana menyalahi hukum asal, sepak. Itu terbaik. Pasal hukum asal ni memang benda yang kuat sangat. Dan ambil pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat. Kalau ada banyak, orang kata banyak kerenahnya, banyak benda yang kena perhati. Sagi contoh tu masalah 40 salat. Begitu juga dia orang dah tanya, ni bila dah buat surau, ni mustautin pun tak ada. Semua mukim aja. Boleh ke? Orang kata dia ada pendapat yang mengatakan orang bermukim pun sah jadi jemaah dengan mereka. Allahumma salli. Ada apa syarat lain untuk menyebabkan sah orang bermukim sahaja? Itu kalau bermukim ada campur mustautin. Kalau ni tak ada mustautin seorang pun, semua bermukim saja. Boleh ke? Ada pendapat. Tu kata. Sekarang ni dia terlalu mudah sangat, macam istilahnya apa? Dulu nak sembahyang Jumaat, surau diri Jumaat pun bertahun-tahun mohon tak lulus. Sekarang macam mana? Buka pintu.
Contohlah saya sebut itu. Ada orang tanya mak jual beli emas secara online orang tanya boleh ke? Apa syarat kalau boleh je? Yang tu yang semudah saya jawab ni. Jawab jual beli emas macam jual beli barang dari sudut. Mesti jelas emas tu apa nak dibeli, banyak mana, kadar mana, berapa harga. Emas dengan duit tak ada masalah. Kaedah kita. Pasal bukan emas dengan emas. Syarat online ni jual beli macam kita beli Shopee Nak beli barang apa. Kadar banyak mana apa. Jelas, bayar duit, masuk, orang main. Tak ada gurur situ dari sudut apa barang kita nak beli, saiz banyak mana, daripada siapa, berapa bayaran, sah. Sama macam jual beli barang lain yang tak nampak, mesti detail tu ada. Itu je. Jual beli emas online. Walaupun ada, dia kata tak sah pasal tak boleh beli duit, tak boleh beli hutang apa. Kaedah kita, emas kalau beli dengan duit tak ada masalah. Sama ada beli tunai atau beli hutang, COD kan, atau beli dengan order dengan cara online macam tu, dengan jual beli salam namanya. Sah. Sekali lalu saya sebut itulah. Itu tu. Qadiyah dalam konteks ni hukum satu-satu permasalahan, satu-satu ibadat. Yang tu istilah dipakai kalau kita bahasa kitab, digunakan bahasa qadiyah, fi qadiyatin, fi qadiyataini. Satu-satu permasalahan, satu-satu hukum. Itu dipanggil qadiyah. Sembahyang. Yang tu kena tengok semua rekod tu. Kalau kata yang tu ikut atas Imam Malik kata kena bahasa Arab semua bahasa Arab, tak ada seputih pun Melayu. Tambah orang putih pula, coronavirus dia sebut tu. Tak pakai langsung. Contohlah kan. Yang tu yang nak buat, nak ambil kaul, tapi hanya ambil tak 12 saja. Saya ini contoh ni. Nak beli kereta Ferrari, bukan beli kereta, beli gambar. Saya buat tu lah. Faham? Dia nak ikut 12, tapi hanya 12 saja. Yang lain dia tak berhenti. Macam tu lah. Saya nak kata apa? Itu je lah saya nak cakap. Macam mana? Dia nak menikah, kata dia boleh menikah online. Macam tu lah. Nak menikah dengan siapa? Takkan yang lain pun tak berhenti. Kira orang boleh menikah online. Boleh menikah online. Aku nikah, aku terima nikah itu online. Setuju. Dah telah ijab kabul sama isteri. Contoh lah, mana bini kau? Cari tak jumpa. Punya robot sistem je. Kena bayar habis lah duit, RM3,000, RM2,000. Contoh kan. Jadi kena pastikan rukun syarat lain untuk mengesahkan dia, yang bukan semata-mata ambil pendapat. Betul? Pasal kaedah kita, tutur kita, ulama kita syarah macam tu. Satu saya bahagikan huraian macam tu. Yang ni banyak orang tak syarah, betul lah. Tu yang sebut ni lamalan ni memang pahaman moden, pahaman mudah macam ni. Macam mana dia sebut kan? Kita balik pada pahaman yang asal, tutup guru kita ajar. Tuan-tuan nak ikut kaum muda ni, nak ikut kaum mudah ni, what I want to say to you, you can choose what you can choose. This is my choice. Macam tu kan. Malam ni nak kelahi pun, itu lah. Ini pendapat saya. Saya kena cakap macam tu. Saya kena kasar-kasar ni, nampak berlawan dengan member kan. Ini pendapat saya. Saya bukan ada apa-apa. Perkataan saya bukan boleh mempengaruhi orang ramai. Saya orang bodoh. Dia orang tu mufti lagi pakar majlis agama. Saya tak ada majlis apa-apa. Saya cakap aja. Cuma nilai elok apa saya cakap. Itulah. Tak mau nilai pun. Lempar je lah pendapat saya dalam parit. Kalau ikut tu, apa dia tu kena tengok khas dalam pendapat 12 tu lah. Saya bagi tu contoh. Itu
Kalau berani beramal 12. Untuk apa kaedah asal? Dah tak cukup 40, zuhur dah kita. Senang. Kan mudah. Apa dah tak cukup syarat apa? Zuhur. Ha? Buat jemaah dulu. Tak ada lah. Nak buat jemaah mana syarat tak kerti? Syarat 12 tu tak kerti. Syarat 12 tu tak kerti. Macam mana? Dia membuat dulu Jumaat tu. Betul buat zuhur. Soalan tanya, adakah kena buat Jumaat dulu tu buat zuhur? Kaedah asal kita dah tak sah, baik tak payah buat. Buat je lah zuhur. Pasal dah memang tak sah. Satu. Itu asal hukum. Kalau macam ni, tak buat 12, engkar arahan pemerintah. Mentua akan dipanggil. Guru bertanggungjawab, bagi tunjuk sebab kenapa tak buat Jumaat. Tak silap kena pindah, tak silap kena buang kerja. Contoh itu, macam mana? Susah juga tu kan. Jadi sempit juga hidup. Berlakon firasat, buat dulu 12 atas suruhan dia, buat zuhur. Ada fiqah macam tu. Memang ada pun. Macam apa? Jadi masalah, jadi masyarakat atas kita kalau tak ikut. Padahal memang tak sah. Dah dia pemerintah tak buat lagi. Misal contoh lah, pakai tali pinggang. Apa? Mati ke tak pakai tali pinggang geledah? Pakai je lah. Lalu lagi lepas buka balik. Bukan saya nak ajar suruh buka. Tapi apa? Berlakonlah saat depan dia. Macam apa? Dia bagi syarat tu. Ikutlah saat. Itu balik pada hukum kita lah. Bukan wajib pakai tali pinggang. Tak pakai ni berdosa. Dia langgar orang berdosa. Itu kan. Pakai tali pinggang geledah tapi longgar orang. Yang langgar tu berdosa. Bukan masalah tali pinggang tu. Apa saya nak sebut ni? Nak sebut kalau ada peraturan yang jadi masalah macam tu, pengetua orang sendiri pun masalah dengan kita, macam mana? Buat lagi lah 12 tu, lagi buat zuhur. Dia tak lagi buat zuhur juga, khabar je lah. Ni Jumaat kita tak sah. Apakah buat zuhur? Nak buat Jumaat, dia tak bagi. Keedah saya untuk guru mengajar kena buat zuhur, balik dekat buat zuhur. Mohon tak buat pun, ikut mu lah. Aku dah cerita apa cerita. Itu belakang ni dia akan sebut, jangan jadi sembunyi ilmu, katimul ilmi mal'un. Itu cerita je lah apa yang kena boleh cerita. Kira begitu lah. Jadi kalau tak sampai tahap kena ambil tindakan tu, dah memang Jumaat pun tak sah, macam mana? Buat zuhur je lah. Sikit soalan ni, gedik-gedik nak buat Jumaat, sedangkan Jumaat tak sah tu buat apa? Buat zuhur kan bagus. Memang sah, tak ada khilaf. Nak buat Jumaat juga mesti cukup syarat. Jaga akan semua syarat. Betul? Jawab apa misal, bini satu nak tambah bini kedua, macam mana? Gedik-gedik nak tambah bini kedua, apa? Pakai satu dah lah. Boleh, faham tak? Very senang, tenang, relax. Nak ambil juga bini kedua tu, dah kena sedia rumah lagi, nak bakar lagi, mas kahwin lagi, ni lagi, ni kan susah. Kena mak mentua lagi, pak mentua lagi, pejamah tok kadi lagi, nak sayang-sayang lagi, perangai bini pertama lagi, orang tak tahu merajuk dah. Kan satu selama sikit saya sebut itu ya. Saya nak sebut kata bagi fikir relevan sikit, bagi munasabah. Ada syarat yang asal kita dah pakai, tak jadi masalah orang kalau kita ikut asal tu. Yang nak pergi ikut pendapat lain tapi syarat tak dibelajar dan tak dipatuhi. Tapi gedik-gedik nak buat dan tak diajar pun kat kita. Oh, jenuh jawab lah kita. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayyatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله